insya-Allah kita teruskan, boleh refer kepada handout masing-masing dalam bab istihadhah. Okey. Macam biasa, perkara pertama yang perlu untuk kita tahu adalah definisi istihadhah. Apakah ia istihadhah? Darah yang keluar dalam masa suci, bukan masa haid dan bukan juga pada masa nifas. Ia keluar dari saluran darah dari dalam rahim. Okey, ini definisi bagi istihadhah, iaitulah darah yang keluar ketika mana sepatutnya perempuan tersebut dia suci, tapi keluar darah. Dan juga bukan masa haid, sepatutnya dia tak datang haid pada waktu tersebut, ini sepatutnya dia suci lah, tapi keluar darah. Dan juga bukan pada masa nifas. Masa nifas ni kita kata tadilah selepas dia bersalin melahirkan anak. Baik, itu adalah definisi bagi istihadhah. Dia keluar pada waktu suci, bukan pada masa haid dan bukan juga pada masa nifas. Okey, sebagai contoh, kalau darah seseorang perempuan itu darahnya keluar melebihi daripada 15 hari dalam waktu haid. Okey, sepatutnya kita kata darah haid ini dia maksimum 15 hari, tetapi dia berterusan lebih daripada 15 hari ataupun lebih daripada 60 hari ketika mana dalam keadaan nifas, maka dinamakan ia darah istihadhah dan perempuan tersebut dipanggil sebagai mustahadhah. Okey. Ada hukum khas bagi golongan mustahadhah ini. Hadasnya, okey, boleh tengok nota. Hadasnya adalah hadas yang berterusan. Jadi dia boleh melakukan solat, puasa bersetubuh dalam keadaan masih berdarah. Okey. Jadi apa mustahadhah ini? Mungkin sebahagian lelaki dia tak berapa nak faham, tak berapa nak jelas keadaan. Okey. Jadi perempuan ini dia sentiasa berada dalam keadaan darah dia tu keluar. Darah keluar. Okey, dan untuk kita mudah bagi faham jugalah kepada muslimin, untuk haid ini dia bukan macam kita kata buang air kecil. Bukan macam buang air kecil itu boleh dikontrol-kontrol. Itu boleh dikawal-kawal, maknanya nak tahan, tak nak tahan, nak bagi keluar, tak nak bagi keluar. Okey, itu bagi air kecil. Tetapi bagi haid ataupun istihadhah ini darah dia tu mengalir macam tu je, tanpa boleh dikawal-kawal. Jadi sebahagian mungkin tak tahu kenapa boleh jadi keluar berterusan macam tu, selain daripada kita kata faktor hormon tu. Jadi keadaan dia tu darahnya sentiasa keluar dan kita tak boleh nak kontrol keluar ataupun tak keluarnya ia. Jadi kita kata mustahadhah ini, perempuan yang mengalami istihadhah ini hadas dia tu berterusan, sentiasa di dalam keluar darah tadi. Jadi bagi perempuan ini, dia hendaklah solat, dia hendaklah puasa, dan kalau boleh dilakukan persetubuhan walaupun dalam keadaan yang masih tidak berdarah. Maknanya keadaan perempuan ini seperti perempuan yang suci. Okey, keadaan perempuan ini seperti perempuan yang suci. Jadi dia boleh nak pegang mushaf Al-Quran, dia boleh juga nak membaca Al-Quran, cuma ada kita kata ada hukum yang tertentu bagi orang ini. Apakah ia? Kita akan tengok satu persatu. Bagi perempuan yang istihadhah, wajib ke atasnya sebelum setiap kali dia solat, okey, sebelum setiap kali dia solat untuk dia melakukan perkara ini. Apakah ia? Yang pertama, dia kena istinja. Okey, dia kena istinja, yakni bersihkan faraj dia. Dan yang kedua, hendaklah dia memasukkan kapas atau yang seumpamanya jika dia tidak berpuasa dan tidak memudaratkan dia. Dan yang ketiga, ikat jika perlu. Kemudian segera dilakukan solat selepas melakukan perkara di atas. Sekali wuduk hanya sah untuk satu solat fardu sahaja, dan sebanyak mana perkara sunat yang dia mahu lakukan. Okey. Seperti yang kita tahu, perempuan yang istihadhah ini darahnya sentiasa keluar, sentiasa mengalir. Jadi wajib ke atas dia untuk melakukan solat. Sebelum dia solat, dia kena buat apa? Dia kena istinja.
Okey, setiap kali contoh kita kata dia nak solat zuhur. Dia nak solat zuhur, jadi apa yang dia kena buat? Dia kena pastikan dulu masuknya waktu solat zuhur dulu baru dia boleh buat perkara ni, iaitu dia istinja. Dia basuh, kemudian hendaklah dia memakai sesuatu yang menahan darah itu daripada keluar. Memakai sesuatu yang menahan darah itu daripada keluar. Dalam nota ditulis di sini masukkan kapas atau seumpamanya. Yang ini masukkan kapas. Kenapa nak masukkan kapas? Sebab nak tahan darah itu daripada mengalir ketika mana dia melakukan solat. Jadi hendaklah dia memasukkan kapas atau seumpamanya jika tidak berpuasa. Tapi kalau kalau dia puasa, jangan dimasukkan sesuatu ke dalam rongga, sebab kalau dimasukkan sesuatu maka batal puasa dia, ataupun sekiranya dia memasukkan sesuatu akan memudaratkan. Okey. Biasanya memasukkan sesuatu ni merujuk kepada kapas lah. Kebiasaan dimasukkan kapas untuk menahan darah itu daripada keluar. Tapi sekiranya dia berpuasa ataupun sekiranya dia masukkan akan menyebabkan sakit ataupun memudaratkan, maka tidaklah dimasukkan. Memadai, kalau kita zaman sekarang, memadai mereka pakai sahaja apa yang dinamakan sebagai pad itu, tuala wanita itu boleh pakai itu sahaja. Okey. Cuma bila masuk waktu solat, istinja kena tukar pad setiap kali masuk waktu solat. Jadi benda yang tiga perkara yang saya sebutkan di sini, istinja dan sebagainya, ini perlu dia buat setiap kali dah masuk waktu. Contoh masuk waktu zuhur, okey baru buat. Istinja, tukar pad, kemudian wuduk terus solat. Masuk waktu asar pula, dia kena buat benda yang sama. Maknanya dia tak boleh nak pakai pad yang sama dia bawa daripada zuhur sampai ke asar, tak boleh. Juga satu wuduk di sini, di bawah ni, segera solat. Lepas dia dah buat rutin tadi, kemudian dia berwuduk, kemudian hendaklah dia segera melakukan solat selepas dia berwuduk tadi. Dia tak boleh nak lengah-lengahkan, sedangkan dia perempuan yang istihadah. Dia tak boleh lambat-lambatkan. Dah segera dia selepas wuduk, hendaklah segera dia memakai telekung dan dia melakukan solat, menunaikan solat. Dia tak boleh macam contoh kita kata macam perempuan yang normal. Lepas nak wuduk, pergi makan dulu ke, lepas dia wuduk, dia pergi sembang-sembang dulu, lepas tu baru dia nak pergi solat. Bagi perempuan yang normal tak apa. Tapi bagi perempuan yang istihadah, dia tak boleh buat macam tu. Dia kena segera pergi menunaikan solat. Kerana apa? Kerana dia ni perempuan istihadah yang sentiasa menanggung hadas. Dan satu wuduk hanya sah untuk satu solat fardu sahaja. Maknanya apa? Maknanya bila mana dia nak ambil wuduk untuk solat zuhur, dia boleh solat zuhur je. Dia boleh tunaikan untuk solat zuhur sahaja. Wuduk yang dia pakai untuk solat zuhur sahaja. Tapi kalau dia nak solat sunat, contoh lepas solat zuhur dia nak solat sunat, ataupun dia nak baca Quran dengan wuduk yang sama, dia nak menyentuh Al-Quran, mushaf Al-Quran dengan wuduk yang sama, itu boleh. Okey, yang kita sebutkan di sini adalah satu wuduk hanya sah untuk satu solat fardu sahaja, dan seberapa banyak perkara-perkara sunat yang dia nak lakukan. Katakanlah lepas solat zuhur, dia nak qada solat subuh. Contoh tertinggal subuh tadi, tak tersedar, tertinggal subuh. Jadi dia solat zuhur, patutnya dia segeralah tunaikan solat subuh. Segera diganti. Tapi katakanlah dia nak qada. Dia nak qada solat yang fardu, maka dia kena buat balik daripada awal. Dia kena istinja, tukar pad balik, kemudian wuduk semula, barulah dia qadakan solat dia. Jadi bagi perempuan yang mustahadah ini, dia setiap kali nak menunaikan solat fardu tu dia kena buat perkara-perkara ini. Sama ada solat fardu itu secara tunai maupun secara ganti, qada. Jelas kat situ. Tapi perkara-perkara sunat boleh dilakukan. Perkara-perkara sunat yang berhajat, yang perlu kepada wuduk, boleh dia buat seberapa banyak yang dia mahu dengan satu wuduk. Baik, okey. Saya akan buka satu lagi kamera di sini. Okey. Kita tengok kepada pembahagian mustahadah. Pembahagian mustahadah ini mereka terbahagi kepada tiga lah. Okey. Tiga. Yang pertama mubtada'ah, yang kedua mu'tadah, yang ketiga mutahayyirah. Okey, tiga keadaan. Yang mubtada'ah ini apa? Okey, yang pertama ini adalah yang pertama kali dia melihat darah haid terus berlaku istihadah pada dia. Contoh, kamu ada adik.
Adik tu first time baru dia datang haid, umur 12 tahun. First time baru datang haid. Lepas tu dia cakap dekat kakak dia, kakak darah dia tak berhenti lah, lama keluar. Bila kita tanya berapa hari dah? Dia kata dah lebih 15 hari. Adik kita tu baru first time datang haid, tak pernah lagi datang sebelum ni. Dan first time datang haid tu terus lebih daripada 15 hari haid. Makanya dia tu kategori ataupun keadaan perempuan ini, perempuan itu dia dalam keadaan mubtada'ah lah, yang first time, perempuan yang first time datang haid terus berlaku istihadah. Manakala yang kedua ini mu'tadah, iaitu yang beradat, dia bukan first time datang haid, sebelum ni dah banyak kali datang haid, paling kurang sekali pernah datang haid yang biasa, kemudian berlaku pada kali kedua ataupun yang seterusnya itu berlaku pada dia istihadah. Jadi dia ni kita namakan sebagai mu'tadah. Kemudian yang ketiga, bagi perempuan yang mutahayyirah, yakni dia ni golongan yang mana bila ditanya kamu ni first time ke datang haid, bila yang last datang haid bila, dia tak tercengang-cengang, tak tahu. Bila last datang haid, tak tahu. Last time datang haid berapa hari, tak tahu juga. Jadi bila kita tanya soalan pada dia ataupun dia sendiri pun tercengang-cengang, tak tahu adakah ini pertama kali dia datang haid atau adakah ini yang sebelum punya haid macam mana pun dia tak tahu. Ini golongan mutahayyirah. Jadi mungkin sebahagian tanya, ada ke orang macam tu tak tahu, tak tahu haid dia? Takkan ada kan? Jadi ada. Kenapa ulama' dia dah membahaskan siap-siap ni, maknanya ada keadaan macam tu. Bagi contoh, kita bagi contoh perempuan yang mana dia dia gila. Dia gila. Kan daripada lahir sampailah umur baligh pun masih dalam keadaan gila sampai umur 25 tahun contoh. 25 tahun kegilaan dia tu hilang. Allah Ta'ala angkat kegilaan dia tu, alhamdulillah. Tapi selepas dia angkat kegilaan dia, dia jadi istihadah pada dia. Jadi istihadah. Kemudian bila kita tanya dia bila last period, tentu dia tak ingat. Waktu dia gila tu dia bukan mukallaf. Dia tak ingat apa yang dia berlaku pada dia waktu dia gila. Jadi tercengang-cengang. Ataupun koma, orang accident, lama koma bertahun-tahun, kemudian hilang ingatan, tak ingat sangat. Jadi bila kita tanya pun dia tercengang-cengang. Tidak tahu. Lalu berlaku pada dia sedar-sedar daripada koma, dalam keadaan darah dia itu sentiasa keluar berterusan. Okay. Jadi ada keadaan perempuan yang macam ini. Baik, jadi kita tengok satu-satu. Kita tengok kepada yang pertama dulu, iaitulah golongan ini yang mubtada'ah. Yang mubtada'ah ini. Kita tengok juga pembahagian mubtada'ah ini dia ada jenis-jenis dia lah. Okey, mubtada'ah ini ada dua jenis. Yang pertamanya mumayyizah dan ghairu mumayyizah. Okey, kat sini saya harap muslimin dan muslimat boleh memberikan fokus kerana yang bab ni dia agak apa dia panggil, agak kompleks sikit lah keadaan dia. Ada syarat-syarat yang perlu kita tengok. Okey, saya akan tulis satu-satu. Okey, kita tengok dulu. Yang pertama adalah golongan mubtada'ah. Okey. Kita ingat definisi mubtada'ah apa? Mubtada'ah adalah orang yang first time datang haid. First time datang haid terus berlaku pada dia istihadah. Terus jadi 15 hari lebih haid dia tu. Okey. Ini ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Yang pertama adalah kita panggil dia mumayyizah. Okey. Mumayyizah. Dan yang kedua adalah ghairu mumayyizah. Okey. Ghairu mumayyizah lah. Okey. Maknanya apa? Okey, seorang perempuan yang mana dia istihadah.
contoh berlaku pada diri sendiri ataupun berlaku kepada perempuan yang lain, kemudian dia datang pada kamu. Dia kata apa? Dia kata darah dia dah lebih daripada 15 hari. So kita tahu dia ni mustahadah. Dia sedang menghadapi istihadah. Apa yang perlu kita take note ataupun kita check dulu dia ni, kita kena tengok dulu dia ni golongan yang mubtadaah ke golongan yang mu'tadah ataupun golongan yang mutahayyir. Dia mesti salah satu, dia mesti mubtadaah. Kalau bukan mubtadaah dia mu'tadah, kalau bukan mu'tadah dia mutahayyirah. Jadi macam mana kita nak kenal dia mubtadaah ataupun tidak? Kita tanya dia, kamu ni first time ke datang haid? Contoh. Dia kata, taklah, saya bukan first time. Maka dia bukan mubtadaah, dia mu'tadah. Kalau yang datang tu dia kata, dah lebih 15 hari, kita tanya dia, ini first time ke datang haid? Dia kata, ya, ini first time saya datang haid. Sebenarnya saya tak pernah datang haid. Lepas tu terus istihadah. Okay, so mereka ni adalah golongan, dia ni yang tadi fulanah tadi, dia adalah golongan mubtadaah. Cuma mubtadaah ni boleh jadi dia ada dua keadaan. Sama ada dia keadaan A ataupun dia keadaan B. Orang yang sama yang datang tadi, dia kata mubtadaah. Okey, mubtadaah ni kita tahu dia ada dua jenis. Sama ada dia mumayyizah ataupun ghairu mumayyizah. Macam mana pula kita nak kenal pasti adakah dia ni mumayyizah ataupun tidak mumayyizah? Ada syarat-syarat dia, kita kena tengok. Okey, budak ni apakah yang dia ada, ciri-ciri yang dia ada ataupun keadaan dia, situasi dia tu kita nilai, kita tengok satu persatu. Mumayyizah ni dalam bahasa Arab, maknanya dia boleh, kalau secara literal meaning kita panggil dia boleh membezakan. Ghairu mumayyizah ni yang tidak boleh membezakan. Okey. Boleh membezakan apa? Kita nak bahas sekarang. Okey. Untuk dia dikategorikan sebagai mumayyizah, untuk dikategorikan sebagai dia ni mumayyizah, syarat-syaratnya adalah, saya akan tulis syarat-syarat. Okey, yang pertama, melihat darah dengan dua sifat. Ada juga dalam nota tu ya. Melihat darah dengan dua sifat, kuat dan lemah. Okey, jadi kita tengok syarat yang pertama ini untuk dia dikategorikan sebagai mumayyizah, hendaklah perempuan ini dia tahu, dia melihat darah dengan dua sifat, yang kuat dan juga yang lemah. Tadi kan kita dah bahaskan 5 warna bagi darah dan yang mana yang kuat, yang mana yang lemah. Saya akan tulis sikit supaya kita boleh revise sikit. Yang pertama hitam. Okey, yang kedua merah. Yang ketiga merah cair. Yang keempat kuning. Dan yang kelima ialah coklat cair. Okey. Jadi kita tanya dia ataupun kamu tanya diri kamu sendiri yang mengalami masalah tu, dia tengok adakah perempuan ini dia melihat darah dengan dua warna. Okey, dua warna, minimum dua warna. Okey, minimum dua warna. Adakah dia melihat, contoh bila kita tanya dia, awak tengok darah baru ni, masa keluar darah tu, awak perasan tak darah tu keluar warna apa? Dia pun kata, oh perasan. Saya ingat masa mula-mula 3 hari pertama tu hitam. Lepas tu daripada hari ke-4 sampailah hari ni, hari ke-17, semua warna merah cair. Okey. So bila dikata macam tu, maknanya dia dah nampak dua sifat darah tadi, dua warna darah. Warna hitam dia nampak 3 hari dan warna merah cair dia nampak daripada hari ke-4 sampai hari ke-17. Dengan makna apa? Budak ni dia dah nampak dah. Dia dah ada syarat yang pertama, iaitu melihat darah dengan dua sifat, iaitu kuat dan juga lemah. Okey, ini yang minimum lah. Kalau dia kata, oh semua warna saya nampak, mula 3 hari hitam, lepas tu merah 3 hari, merah cair 6 hari, lepas tu kuning sampai ke hari ni, hari ke-17 kuning lagi. Kuning pun seperti mana yang saya bahas tadi, kuning yang kekuatan warna dia tu lebih kuat daripada warna coklat cair. Bukan kuning yang keputihan itu, tidak. Okey.
Jadi kalaulah dia kata dia nampak paling kurang 2 warna, hitam dengan merah ataupun merah dengan merah cair ataupun hitam dengan kuning ke, jadi bila dia dah ada syarat ini maka kita boleh consider dia ni mungkin dalam golongan mubtadaah yang mumayyizah, okey, syarat yang pertama. Kemudian kita tengok syarat yang kedua pula. Kalau dia dah ada syarat yang pertama, kita lihat pula syarat yang kedua. Apa dia syarat yang kedua? Darah kuat. Okey, darah kuat tidak kurang 24 jam dan darah lemah, darah kuat tidak kurang 24 jam dan tidak lebih 15 hari. Okey, kita tengok pula syarat yang kedua. Dia kata di sini darah yang kuat tidak kurang daripada 24 jam dan tidak lebih daripada 15 hari. Okey, kan tadi kita kata syarat yang pertama dia dah melihat darah dengan dua sifat, yakni yang kuat dan yang lemah. Kemudian yang kedua, bila dia dah kata dia dah melihat darah dengan dua sifat, kuat dan lemah, jadi kita tengok pula syarat yang kedua, adakah dia memenuhi syarat yang kedua atau tidak. Apakah syaratnya? Tengok pada darah yang kuat. Tadi dia kata contoh, dia kata yang hitam 3 hari, yang merah berterusan daripada hari ke-4 sampai hari ke-17. Okey, jadinya dia kata tadi yang hitam itu adalah yang kuat. Maka kita tengok yang hitam ni berapa hari? Dia kata 3 hari. Okey, 3 hari yang pertama hitam, maknanya 3 hari kan syarat yang kedua dia dah penuhi, iaitulah tak kurang daripada 24 jam. Okey, yang hitam tadi 3 hari, yang keluar 3 hari, maka ia tidak kurang daripada 24 jam. 3 hari tentu lebih daripada 24 jam kan. Dan kemudian darah kuat ini disyaratkan tidak lebih daripada 15 hari. Jadi orang tadi dia kata 3 hari je datang, sesuailah dengan keadaan tidak kurang daripada 24 jam dan tidak lebih daripada 15 hari. Okey. Jadi kalau situasi perempuan tu dia cakap, dia bagi tahu perkara yang bertepatan dengan syarat yang kedua, yang pertama dan yang kedua, maka perempuan ini dikira sebagai mumayyizah. Okey, dikira sebagai mumayyizah. Okey, untuk syarat yang ketiga nanti kita akan bahaskan kemudian. Saya bagi contoh dulu. Sebelum kita bahas pada syarat yang ketiga, saya bagi contoh. Okey, contoh yang mana yang bertepatan dengan keadaan mumayyizah. Okey, dia kata 3 hari hitam. Kemudian 3 hari ke-4 sampai hari ke-17. Maknanya lebih kurang 14 hari. Okey, 14 hari merah. Kemudian darah dia tu di sini berhenti pada hari ke-17. Okey, hari ke-17 darah dia berhenti. Darah dia stop pada hari yang ke-17. Jadi di sini kita tengok 3 hari. Dia nampak dua sifat darah iaitu hitam dan juga merah. Yang hitam ini yang kuat, yang merah itu yang lemah. Okey. Darah yang kuat tidak kurang 24 jam ya, dan tidak lebih 15 hari ya, betul. 3 hari sahaja. Makanya bila dah keadaan dia macam ni, hukum dia apa? Yang kuat adalah hukum dia haid adalah yang kuat. Darah kuat tu haid, selebihnya istihadhah. Maknanya selebihnya hari yang ke-4 sampai hari yang ke-17 lah tu. Okey. Jadi di sini bila kita sebut istihadhah, tadi kita kata yang darah dia berterusan melebihi daripada 15 hari. Okey, berterusan lebih daripada 15 hari. Perempuan yang mana darah dia daripada hari pertama sampai hari ke-15 tak berhenti-berhenti, pada hari yang ke-15 yang cukup betul-betul 15 hari, dia tengok kalau darah dia tak berhenti lagi maka hendaklah dia mandi wajib. Dan dia melakukan solat dan puasalah kalau bulan puasa.
Jadi dia mandi wajib. Cukup je 15 hari dalam keadaan darah masih lagi tak berhenti, jadi dia mandi wajib, dia solat macam biasa. Sekarang ni bila keadaan macam tu, kita tidak hukum yang 16 hari dan ke atas tu semua istihadah, yang hari pertama sampai hari ke-15 tu semua haid. Dia tak, bukan macam tu. Ulama tak ajar macam tu. Bukan kata kalau dah istihadah maknanya hari yang pertama sampai ke-15 tu adalah haid, hari ke-16 dan ke atas tu semua istihadah. Bukan macam tu. Kalau dia kira macam tu akan jadi susah. Katakanlah darah dia tu berterusan. Darah dia berterusan tak berhenti-berhenti, jadi akan jadi permasalahan kat situ. Jadi ulama dah ada bagi guidelines. Kalaulah darah dia dalam keadaan berterusan tadi, bukan bermakna 15 hari pertama tu semua haid, 16 hari dan seterusnya semua istihadah, tidak. Tapi boleh jadi sebenarnya haid dia tu sebenarnya ada 3 hari je pada awal, ataupun 7 hari je, ataupun 8 hari sahaja. Yang selebihnya istihadah. Okey? Ini yang kita akan yang kita duk bahas tadi. Jadi bila darah dia berhenti pada hari yang ke-17 ataupun hari yang ke-20 sebagai contoh, darah dia dah berhenti, maka dia kena trace balik. Sebenarnya istihadah dia berapa hari? Dia punya haid dia berapa hari? Macam mana dia nak tentukan dengan kaedah yang saya dah sebut tadi. Okey, boleh jadi dia mubtadaah yang mumayyizah. Kalau dia mumayyizah maka dia kena ada syarat-syarat ini. Jadi kalau ada syarat-syarat ni maka maka hukum dia adalah 3 hari haid dan selebihnya itu adalah istihadah. Apa yang dia perlu buat? Okey, pada hari yang ke-15 ini, hari yang ke-15 dia dah mandi wajib, dia dah solat macam biasa, maknanya hari ke-16, 17 tu dia dah solat macam biasalah. Okey, pada hari yang ke-17 ni darah dia stop, sekarang tinggal lagi dia nak trace balik. Sebenarnya haid dia tu bila? Haid dia tu bila yang panjang ni. Tengok kaedah, sekiranya dia dah boleh ada syarat-syarat ni maka yang kuat sahaja haid dia. Jadi hari yang keempat sampai hari yang ke-15, okey, dalam tempoh ini yang mana dia tak solat, ketika mana dia tak solat, apa yang dia tak solat dia kena qada semula. Okey, dia kena qada semula. Maknanya hari yang keempat sampai hari ke-15 ni ada yang dia tak solat, tentunya dia ada yang tak solat sebab disangkakan itu haid pada permulaannya, tapi tak sangka darah dia akan berterusan sampai lebih 15 hari. Jadi dia qada lah solat yang dia tinggalkan ketika mana dia dalam keadaan istihadah tadi. Dan bukan maksiat ke atas dia, bukan kata dia meninggalkan solat itu dengan sengaja, tidak. Dia meninggalkan solat kerana ada keuzuran. Keuzuran dia apa? Dia nampak darah. Jadi dia tinggalkan solat kerana ada uzur di situ. Tinggal lagi bila dah habis 15 hari ni, bila dah habis tempoh maksimum haid, hendaklah dia tengok balik semula. Berapa hari yang dia kena qada solat dia. Tapi kalau darah dia tu berhenti sebelum hari yang ke-15, contoh 14 hari straight darah dia, sampai hari ke-14 berhenti. Tu semua adalah haid dia. 14 hari tu semua adalah haid dia. Ataupun darah dia tu berterusan sampai nak cukup 15 hari darah dia berhenti, suci. Jadi kita kata darah dia tu 15 hari. Yang penting di sini jangan lebih daripada 15 hari. Kalau lebih daripada 15 hari baru perempuan tu dia tukar status jadi mustahadah. Perempuan yang menghadapi istihadah. Okey, baik. Jadi ini dua syarat yang utama lah. Okey, dua syarat yang utama iaitulah syarat yang utama ni, syarat pertama dan syarat yang kedua. Ini syarat yang pertama dan kedua ini kita lihat sekiranya yang datang itu ataupun masalah yang datang itu dia darah dia berhenti. Okey, darah dia berhenti juga tapi selepas 15 hari. Contoh pada hari ke-17, 18, 19. Kalau kata darah dia berterusan lagi, contohnya hari yang pertama sampai hari ke-30 tak berhenti-berhenti. Ataupun 2 bulan berterusan darah dia tak putus-putus. Okey? Sebulan berterusan keluar je darah, sentiasa keluar darah sebulan, sebulan setengah, 2 bulan. Kalau berlaku keadaan macam ni, yang darah dia tidak berhenti langsung ni, yang ini baru kita tengok kepada syarat yang ketiga. Okey? Sekiranya darah dia tu berhenti pada hari yang ke-17, 18 ataupun 19. Dia istihadah tapi istihadah dia tu darah dia berhenti lambat. Hari ke-19. Dia ambil syarat, dia tengok syarat pertama dan kedua sahaja. Sekiranya darah dia berterusan sampai hari ke-30 tak berhenti, 32 tak berhenti lagi, maka dia melihat, dia ambil kira syarat yang ketiga ini. Okey, syarat yang ketiga di sini. Apakah syarat yang ketiga? Kita tengok. Syarat yang ketiga, darah lemah. Ambil kira juga darah lemah.
Okey, darah lemah tidak kurang 15 hari. Okey, tidak kurang 15 hari bersambungan. Kalau tengok perkataan bersambungan di situ maknanya darah tu bersambung sampailah ke next period. Next haid pun dia masih bersambung lagi. Antara haid yang pertama dengan haid yang kedua bersambung. Darah tu tak berhenti. Haid pertama, lepas tu darah keluar juga berterusan sampai haid yang kedua, darah lagi keluar lagi. Yang tu kita maksud sebagai darah yang dia keluar tadi bersambungan. Tak ada berhenti. Kalau dia berhenti, alhamdulillah dia berhenti pada hari yang ke-20. Cukup sekadar kita tengok syarat pertama, kedua. Sekiranya yang berlaku masalah pada dia tu berterusan lagi, kita tengok syarat yang ketiga. Darah yang lemah tidak kurang daripada 15 hari. Syarat mesti mematuhi ketiga-tiga syarat. Yang pertama, dia melihat darah dengan dua sifat, okey. Kata dia melihat, maka dia kira mumayyizah. Dan dia ada syarat yang kedua dan dia ada syarat yang ketiga. Saya tunjukkan contoh. Contoh 10 hari dia kata hitam. 10 hari merah. Dan 10 hari hitam lagi. Maknanya yang darah lemah di tengah-tengah tu diapit oleh dua darah yang kuat. Darah kuat, darah lemah, darah kuat balik. Okey. Ni keadaan dia. Berterusan 30 hari. Darah kuat, lemah, kuat balik. Okey, jadi macam ni kita lihat pada darah yang lemah pula. Darah yang kuat kita dah tengok pada syarat yang pertama. Kemudian syarat yang ketiga melihat, ambil kira juga darah yang lemah tu hendaklah tidak kurang daripada 15 hari. Saya bagi contoh di sini yang di sini tengah-tengah merah ni 15 hari dan ke atas. Okey. Jadi kalau keadaan macam ni, dia menepati keadaan ini iaitu darah yang lemah itu tidak kurang daripada 15 hari, maka hukum dia sama iaitu yang di sini. Yang kuat adalah haid, yang lemah itu adalah istihadah iaitu 10 hari pertama ini haid pertama, kemudian 15 hari merah itu sebenarnya dia dalam keadaan suci dan 10 hari yang seterusnya ini adalah haid dia yang kedua. Okey. Jadi ada 3 syarat lah, melihat darah dengan dua sifat, kemudian darah kuat. Bila dia dah melihat darah dengan dua sifat, kuat dan lemah, kita tengok mula-mula dulu darah yang kuat. Kemudian syarat yang ketiga, kita lihat kepada darah yang lemah, sekiranya darah itu berterusan lagi. Okey? Jelas tak yang ini? Tak apa, kita teruskan dulu dengan ghairu mumayyizah, nanti boleh nampak perbezaan. Sekiranya perempuan itu yang istihadah tadi dia tidak menepati salah satu daripada syarat-syarat yang disebutkan di sini, maka dia jatuh kepada golongan yang ghairu mumayyizah. Contoh, bila dia datang dia kata darah saya dah 17 hari, hari yang ke-17 baru berhenti. Ataupun darah dia pada hari yang ke-20 baru berhenti. Okey? Bila kita tanya dia contoh, okey, sekarang kamu dah pernah datang haid ke belum sebelum ni? Kata tak pernah lagi, ni first time. Okey, maka dia mubtadaah. Dan sekarang kita nak kenal pasti dia ni mumayyizah ataupun ghairu mumayyizah. Kita tengok syarat yang pertama. Kita tanya dia, adakah kamu melihat darah dengan dua sifat? Ada nampak tak warna-warna darah yang berbeza? Dia kata tak nampak, saya nampak semua merah. Daripada hari pertama sampai hari ke-17, semua warna merah dia kata. Okey, syarat yang pertama dia dah tak penuhi, maka dia terus jatuh kepada golongan ghairu mumayyizah. Dia ni golongan ghairu mumayyizah. Okey. Ataupun dia kata saya boleh tengok, saya nampak yang warna hitam, tapi warna hitam tu sekejap sangat je, tak sampai sehari. Warna hitam tu hari pertama pagi sampai petang je. Lepas tu dah darah merah sampai hari ke-17. Jadi kita tengok darah hitam dia kata pada permulaan hari cuma 12 jam. Jadi 12 jam tu tidak dia dah kurang daripada 24 jam. Sedangkan disyaratkan di sini, syarat yang kedua di situ, kalau kamu tengok syarat yang kedua ni, darah yang kuat tidak kurang dari 24 jam. Kalau kurang, maka dia dah jatuh dalam golongan ghairu mumayyizah. Okey. Ataupun dia jenis darah yang berterusan tapi darah dia tu tidak cukup. Yakni darah yang lemah tu tidak kurang daripada 15 hari. Contoh dia kata 10 hari hitam, 10 hari merah, 10 hari hitam.
Okey, 10 hitam, 10 merah, 10 hitam. Okey, maka 10 hari yang lemah tengah-tengah tu 10 hari je, kurang daripada 15 hari, dia tak cukup syarat. Maka dia jatuh ke dalam golongan ghairu mumayyizah. Kenapa kita nak kena bezakan sama ada dia mumayyizah ataupun ghairu mumayyizah? Kerana ia bersabit dengan hukum tadi. Hukum bagi ghairu mumayyizah, okey, bagi yang mumayyizah kita kata yang kuat tu adalah haid, yang lemah tu adalah istihadah. Bagi yang ghairu mumayyizah, kita kata dia tidak memenuhi salah satu syarat yang mumayyizah. Okey. Dia tidak menepati salah satu syarat golongan mumayyizah, maka terus dia jatuh sebagai golongan ghairu mumayyizah. Hukumnya okey, haid dia berapa hari? Haid dia perlu melihat ini kalau yang mubtada'ah, haid dia adalah 1 hari 1 malam sahaja. Istihadah selebihnya. Selebihnya tu adalah istihadah. Baik. Okey, jadi kenapa perlu dikenal pasti mumayyizah ataupun tidak mumayyizah? Kerana bersabit dengan hukum di bawah ni berapa hari haid dia kita boleh tentukan. Sekiranya dia ghairu mumayyizah, dalam keadaan dia tu juga mubtada'ah yang tak pernah lagi datang haid, jadi dia tak ada adat, dia tak ada kebiasaan haid dia berapa hari lagi sebab dia tak pernah lagi datang haid, maka berbalik kepada hukum yang asal sekali minimum haid adalah 24 jam ataupun sehari semalam. Jadi perempuan ini haid dia adalah 1 hari 1 malam sahaja, selebihnya tu semua adalah istihadah. Okey, ini bagi yang mubtada'ah. Ada beza di sini. Ada beza di hukum. Okey, faham tak? Ada nak tanya apa-apa tak berkenaan dengan ni? Kalau tak faham boleh bagi tahu supaya kita pun boleh, kalau perlu untuk ulang saya akan ulang. Kalau nak ulang part mana? Faham tak ke macam mana? Nadia, faham Nadia? Faham Ustazah. Okey. Aina Zulkarnain. Ada Aina Zulkarnain, faham ke? Faham Ustazah. Okey, bagus. Alhamdulillah. Ustazah nak minta terangkan balik syarat yang mumayyizah yang tengok syarat 1 dan 2 sahaja. Yang awal tadi. Oh, nak ulang balik ke? Boleh. Okey, baik, saya ulang balik. Okey. Syarat 1 dan 2. Mubtada'ah pertama sekali tentang istihadah ini, darah dia adalah berterusan lebih daripada 15 hari. Dan darah dia itu berhenti pada hari yang ke-17 contoh, ataupun dia berhenti pada hari yang ke-18 ataupun hari yang ke-20. Kemudian dia ni adalah first time datang haid, tak pernah lagi datang haid sebelum ni. Jadi kita kena buat apa? Dia perlu tahu dia ni golongan mumayyizah ataupun tidak mumayyizah. Bagaimana kita nak mengetahui dia mumayyizah? Dengan syarat-syarat. Dengan dia memenuhi syarat-syarat yang kita akan sebutkan. Yang pertama adalah melihat darah dengan 2 sifat, iaitu kuat dan juga lemah. Macam mana kita nak tentukan dia ni tak boleh melihat darah dengan 2 sifat ataupun tidak? Tanya dia ataupun diri dia sendiri lihat keadaan dia, adakah dia boleh melihat dua paling kurang 2 warna. Contoh dia kata, okey saya boleh nampak darah yang hitam 3 hari. Masa saya keluar haid awal-awal tu, dia kata awal-awal 3 hari tu hitam, dan yang selebihnya daripada hari yang ke-4 sampai hari ke-17 semuanya warna merah. Okey. Jadi bila dia dah nampak 2 warna paling kurang, maknanya dia dah boleh nampak yang kuat dan dia dah boleh nampak yang lemah. Yang kuat adalah yang hitam, yang lemah adalah yang merah. Okey. Jadi jelas syarat yang pertama melihat darah dengan 2 sifat.
Kalau dia tak nampak hitam sekalipun dia nampak merah dengan merah cair. Okey, cukup. Yang ni dia nampak merah yang kuat, yang merah cair itu yang lemah. Ataupun dia nampak merah cair dengan kuning. Yang keluar daripada dia tu yang merah dengan kuning. Jadi yang merah tu lebih kuat daripada yang kuning. Yang kuning tu lemah, yang merah tu kuat. Okey, ini syarat yang pertama. Iaitulah dia melihat darah paling kurang dengan dua warna. Kemudian yang kedua adalah darah kuat tidak kurang 24 jam dan tidak lebih daripada 15 hari. Baik, bila tanya dia, okey, kalau yang perempuan datang tadi, tanya dia adakah yang berapa, yang hitam tu, yang kuat tu berapa hari, yang lemah tu berapa hari. Yang kuat contoh dia kata 3 hari. Jadi kalau dia kata 3 hari keluar yang kuat, maka menepati juga syarat yang kedua, iaitulah syarat yang kedua, darah yang kuat mestilah tidak kurang daripada tidak kurang daripada 24 jam. Dah 3 hari dia kata, warna hitam tu 3 hari. Jadi 3 hari ni memang lebih daripada 24 jam dan kurang daripada 15 hari. Tak lebih daripada 15 hari. Tak boleh semua darah hitam. Kalau dia kata, contoh dia kata, saya nampak semua darah hitam daripada hari yang pertama sampai hari ke-17 semua tu hitam. Semua tu hitam. Jadi dia tak ada syarat pertama, dia tak ada syarat yang kedua. Syarat yang pertama kita kata nampak dengan dua warna, dia tak nampak dua warna. Yang dia nampak semua hitam. Dan yang kedua dia kata dia nampak yang hitam tu lebih daripada 15 hari. Dia dah tak ada syarat yang kedua. Jadi bila tak ada syarat pertama dengan kedua, maka dia jatuh kepada golongan yang di sini, iaitulah golongan ghairu mumayyizah. Okey. Kalaulah dia ghairu mumayyizah, maknanya dia nampak warna satu colour je, ataupun dia nampak yang kuat tapi yang kuat tu lebih kurang daripada 24 jam. Jadi dia, sedangkan dia dalam keadaan mubtada'ah, jadi dia ini haid dia 1 hari 1 malam sahaja dan yang selebihnya adalah istihadhah, macam tu. Okey. Boleh faham nama apa Adam? Ustazah, adakah keadaan mumayyizah ataupun ghairu mumayyizah tu ditentukan oleh orang tu ataupun ditentukan oleh keadaan darah tu? Ditentukan oleh keadaan darah tu. Kan saya kata kalau hitam kan. Contoh kalau dia orang bukan yang pertama. Lepas tu dia boleh beza darah, tapi bila datang seterusnya darah tu dia kata dia nampak hitam ya. Dalam 15 hari tu dia nampak hitam ya. Okey. Adakah dia dikira tidak mumayyizah? Macam mana bagi contoh balik yang tadi tu? Ulang balik tu. Dia orang yang bukan kali pertama datang haid. Mu'tadah lah ni, golongan kedua. Lepas tu dia nampak darah tu hitam sahaja dalam lebih daripada 15 hari. Maknanya dia dikira mumayyizah jugalah. Tak lah, kalau macam tu bukan mumayyizah. Dikirakan, maknanya dia diambil keadaan darah lah, bukan keadaan orang. Mumayyizah ataupun tidak mumayyizah. Dia tengok pada darah tu. Dia tengok pada darah. Okay. Kalau dia kata contoh, mumayyizah ni, orang mumayyizah ni merujuk kepada orang tu lah. Mumayyizah ni merujuk kepada orang tu, dia mumayyizah. Dia mumayyizah sebab apa? Sebab dia boleh menentukan warna-warna darah dia. Orang tu nama dia mumayyizah disebabkan dia boleh menentukan darah-darah dia macam ni sifat dia. Okey. Contoh kalau dia kata macam contoh yang hantar bagi tadi, dia semua hitam daripada awal sampai ke hari yang ke-20. Hitam. Kalau dia kata macam ni, maknanya dia tengok syarat yang pertama pun dia tak mematuhi syarat pertama. Maknanya dia bukan pilihan dia. Dia bukan dia yang memilih untuk menjadi macam tu. Tidak, tapi keadaan darah tu memang Allah Ta'ala jadikan dia, darah dia keluar macam tu. Sama ada dia darah dia memang keluar macam tu ataupun dia ni jahil. Jahil dengan makna apa? Dia memang tak belajar, dia tak tahu, dia tak pernah nak ambil tahu darah dia tu keluar warna apa ke, macam mana sifat darah dia ke, dia tak pernah nak ambil tahu. Jadi bila kita tanya dia pun dia tak tahu, saya tak tahulah, saya tak pernah ambil tahu. Kalau keluar darah je dia pakai dia pakai pad apa semua, bila dah habis dia buang macam tu je. Jadi dia tidak mengenal pasti jenis-jenis darah dia tu, dia tak mengenal pasti berapa hari keluar, dia tak kenal pasti. Jadi
Maknanya orang tu sendiri boleh jadi disebabkan kejahilan dia maka dia jadi tak tahu, ataupun memang darah dia tu keluar tadi dalam keadaan memang hitam daripada hari pertama sampai hari 17 tu memang macam tu sifat dia. Dia dah tahu, dia tahu benda tu, memang dia tengok dan dia kenal pasti. Adapun ada sebahagian golongan sebab jahil lah. Bila kita tanya, oh merah, saya tak tahu, saya tak tahulah, yang saya tahu cuma 17 hari, semua keluar merah. Dia semua keluar daripada dia merah dia kata. Ataupun hitam semua. So macam ni pun sama ada disebabkan kejahilan ataupun disebabkan memang keluar darah tu sifat dia macam tu. Kalau kata tak menepati syarat pertama ataupun kedua, dia terus jatuh kepada ghairu mumayyizah. Okey. Ini bagi yang mubtada'ah, tapi bagi yang mu'tadah, okey, bagi yang mu'tadah ni yang dah ada adat, okey, yang dah ada adat sama. Kita cuma potong atas ni je. Okey. Potong atas ni. Ini mubtada'ah. Tadi kita syarah tentang mubtada'ah yang first time, dan yang kedua ni kita nak syarah tentang golongan mu'tadah. Golongan mu'tadah ni yang dah ada adat, okey, yang dah ada adat, yang dah pernah banyak kali datang haid sebelum ni, dah pernah datang haid sebelum, syarat-syarat dia pun sama juga. Okey, syarat-syarat dia sama macam tadi. Kalau dia melihat darah dengan dua sifat dan yang darah yang kuat tidak kurang 24 jam, tidak lebih 15 hari, maka dia jatuh sebagai, dikira sebagai golongan mumayyizah. Mu'tadah ni pun juga dia ada keadaan dia, sama ada dia ni perempuan yang mumayyizah, mu'tadah yang mumayyizah ataupun mu'tadah yang ghairu mumayyizah. Okey. Syarat-syarat dia sama, saya tak perlu nak bahas dah rasanya. Untuk yang syarat-syarat dia ni sama sebiji-sebijinya dan hukum dia pun sama sebiji-sebiji kat sini. Okey, yang kuat tu adalah yang haid, yang lemah tu adalah istihadah. Cuma beza pada ghairu mumayyizah. Okey, kalau kita kata dia mubtada'ah yang first time datang haid yang tak ada adat lagi, berbalik kepada hukum asal iaitu haid dia sehari semalam saja. Kalau dia yang mu'tadah yang dah ada adat, maka sedangkan dia ghairu mumayyizah, dia tak ada syarat-syarat mumayyizah, dia tidak memenuhi salah satu daripada syarat mumayyizah, maka hukum dia kembali kepada adat dia. Dia tak kembali kepada haid satu hari satu malam kerana dia dah ada adat, tapi dia kembali haid dia kembali kepada adat. Okey, kembali kepada adat dia. Selebihnya tu adalah istihadah. Cuma kita nak melihatlah adat perempuan ini pelbagai. Okey. Adat perempuan ni, adat apa? Adat haid dia datang tu berapa hari. Ada perempuan yang haid dia datang 7 hari. Ada perempuan yang adat dia haid dia datang 8 hari, 9 hari, 10 hari. Okey, atas satu badan perempuan itu. Perempuan A. Kita tak cakap lagi perempuan B, C, D, E dan lain-lain. Perempuan A ni. Perempuan A ni adat dia tu pelbagai. Kadang-kadang darah dia, haid dia 7 hari. Ada bulan haid dia tu 8 hari. Ada bulan haid dia tu 9 hari. Jadi kita nak tengoklah di sini. Okey, di sini kita kata haid dia kembali kepada adat dan kita nak tengok adat. Okey, adat ni pula dia terbahagi kepada dua. Saya akan cuba ringkaskan sebab kita pun dah petang-petang ni kan. Okey. Adat ni apa? Adat ni maknanya kebiasaan haid dia. Okey, adat ni ada, kita pecahkan dia kepada dua. Okey. Ada yang adat dia pelbagai. Ada yang adat dia tidak pelbagai. Okay, balik pada asal kita cakapnya tentang setiap seorang. Bukan kata beramai-ramai perempuan, tak. Seorang. Seorang. Contoh saya cakap, kamu cerita pasal mak kamu kan. Tanya mak tu. Cuba tanya mak berapa hari biasanya haid mak berapa hari? Kadang-kadang 7, kadang-kadang 9, kadang-kadang 8 hari. Ada bulan lepas baru 8, bulan ni jadi 6. 2 bulan lepas 7 hari haid. 3 bulan lepas 6 hari. Jadi tengok dia punya haid dia tu, kita kata susunan dia tu pelbagai lah. Okay.
Okey, kita tengok. Contoh, sebagai contoh Januari. Bulan Januari haid dia 6 hari. Bulan Februari, ni macam mana dia tahu, dia catat apa yang berlaku pada dia yang lepas-lepas, dia catat. Dia ingat. Bulan Februari 7 hari. Bulan Mac 8 hari. Okey. Bulan Mac, April 6 hari semula turun. Mei 7 hari. Jun 8 hari. Okey. Katalah ini bulan katalah bulan sekarang ni bulan Julai. Bulan Julai istihadah. Okey, Julai istihadah. Okey, Julai istihadah. Dan Julai istihadah ini balik pada cerita asal lah. Istihadah, bila kita tahu dia istihadah, maknanya dia lebih, darah dia lebih daripada 15 hari. 15 hari, dan kita tahu dia ni dah ada adat-adat. Dia dah ada adat-adat 6-7 hari, dia dah ada adat-adat. Dia dah banyak kali datang haid sebelum. Cuma bulan Julai ni datang istihadah, dan dia status dia tu ghairu mumayyizah. Kalau mumayyizah, okey, kalau mumayyizah jangan keliru. Kalau mumayyizah baliklah pada hukum yang ini. Okey. Kalau mumayyizah macam ni lah jadi. Okey. Yang mumayyizah dia tengok pada yang kuat. Yang kuat tu adalah haid, yang lemah tu adalah istihadah. Ini kalau mumayyizah. Tapi kalau ghairu mumayyizah, kita balik kepada adat. Yang sekarang ni saya nak cerita pasal adat. Okey. Kembali kepada adat, kita nak cerita pasal adat bagi yang ghairu mumayyizah ni. Baik. Jadi bulan yang ke-8 ni ada istihadah dan dia tu ghairu mumayyizah. Maka kita lihat sepatutnya kalau tengok pada cycle dia ni 6, 7, 8, 6, 7, 8. Patutnya bulan Julai itu haid dia akan jadi 6 hari. Sepatutnya kalau kita kata ikut adat dia. Kalau ikut adat dia sepatutnya bulan Julai itu haid dia adalah 7 hari. 6 hari. Tengok cycle dia. 6, 7, 8. 6, 7, 8. Sepatutnya Julai 6 juga. Julai, Ogos 8. So 6, 7, 8. Okey, jadi istihadah pada bulan Julai dia ni, dia berlaku istihadah. Haid dia, kita kembali kepada adat sepatutnya 6 hari. Okey, sama dengan ni. Jadi kalaulah pada bulan istihadah tu dia keluar darah dia 17 hari. Maka daripada 17 hari tu 6 hari adalah haid. Selebihnya 11 hari adalah istihadah. Okey, ini bagi adat yang perempuan yang mempunyai adat yang pelbagai. Ada perempuan yang tidak mempunyai adat yang pelbagai, iaitu setiap bulan dia 7 hari je haid dia. Setiap bulan 7 hari. Jadi bulan yang istihadah pun kalau dia ghairu mumayyizah, maka dia haid dia kita kata 7 hari juga. Okey. Kemudian satu lagi tentang yang pelbagai ini. Adat yang pelbagai ini, yang saya tunjuk contoh di atas ni adalah pelbagai yang tersusun. Maknanya tersusun cantik je, 6, 7, 8, 6, 7, 8. Ni tersusun. Ada yang tak tersusun. Yang tak tersusun ni macam mana? Contoh, dia kata bulan lepas 6 hari. 2 bulan lepas 7 hari. 3 bulan lepas 6 hari. Yang sebelum-sebelum ni ada 9, dia kata ada 9 hari, ada 8 hari, ada 7 hari, ada 6 hari. Jadi tak tersusun. Jadi yang tak tersusun ni macam mana pula? Kita kata kembali kepada adat yang paling sedikit. Contoh dia kata, kita tanya dia, yang paling sikit sekali haid kamu sebelum-sebelum ni berapa hari? Dia kata paling sikit 6 hari. Paling sikit 6 hari. Jadi keadaan yang Julai ni, yang bulan dia istihadah tu adalah kita kata itu adalah istihadah dia sebanyak yang minimum. Okey, yang minimum yang pernah dia haid. Okey. Ini yang detail kalau kita nak bahas tentang adat. Kalau ada pendapat yang lebih ringkas dalam mazhab Syafi'i juga,
kalau berlaku istihadah bulan ni, kalau berlaku istihadah pada bulan ini dalam keadaan dia tu ghairu mumayyizah, dia ghairu mumayyizah, maka kembali kepada adat bulan yang sebelumnya sahaja. Dia tengok bulan sebelum je. Dia tak tengok yang 3-6 bulan lepas, dia tak tengok. Okey. Contoh, bulan ni istihadah, lepas tu dia ghairu mumayyizah, dan terus kembali kepada adat dia yang bulan lepas. Bulan 2 contoh, bulan 2 berapa hari haid? Dia kata bulan 2 7 hari. Okey, jadi bulan ni kamu istihadah kan? Okey, dan dia ghairu mumayyizah. Bulan ni pun haid kamu 7 hari, selebihnya tu istihadah. Kenapa nak ditentukan yang mana haid, yang mana istihadah? Kerana kamu kena tengoklah berapa hari nak kena ganti qada solat tu. Yang mana istihadah, yang waktu tu dia kena qada solat. Okey, dan penting juga untuk tahu sebab nanti kita nak kena tahu next period tu bila pula sebenarnya. Kalau dia tak tentukan yang mana haid, yang mana istihadah, dia susah nak tentukan nanti haid dia bila pula boleh datang. Bagi perempuan yang mengalami istihadah biasa dia melalui perkara ni. Dia kena tahu bila haid dia, bila suci dia, dan supaya dia boleh tahu next period tu bila. Kalau nak masuk bulan puasa nanti agak complicated keadaan dia bagi perempuan yang istihadah dalam bulan puasa. Jadi kamu kena make sure betul-betul mana hari haid, mana hari istihadah, mana hari haid, supaya kamu boleh kenal pasti. Walaupun keluar darah, jadi kamu tahu ini aku sedang istihadah kat sini. Di sini aku sedang dalam keadaan haid, di sini aku sedang dalam keadaan haid. Okey? Itu sebab dia kena faham kaedah ni betul-betul supaya dia boleh selesaikanlah masalah dia yang waktu dia istihadah tu. Okey, setakat ni ada nak tanya apa-apa ke? Okey. Kalau tak ada apa-apa nak tanya, kita akan pergi kepada yang last sekali di sini, iaitulah golongan. Jadi kalau tengok dalam nota ni pun dah ada nota. Ya. Ada apa? Ada nak tanya? Ustazah, saya nak tanya. Saya nak bertanya yang berkaitan yang nombor 3 punya syarat tu. Yang nombor 3 punya syarat, kalau katakan darah, kalau katakan yang 10 hari tu warna merah, lepas tu warna hitam, lepas tu warna merah pula. Jadinya kita consider yang 15 hari tu saja period ke atau macam mana? Mana yang tengah-tengah tu kuat? Betul. Kalau macam tu kena Okay. dia saya kena tengok detail betul-betul lah. Kalau keadaan betul berlaku macam tu, saya kena tengok dulu yang berterusan sebelum tu ada apa, sebelum 30 tu macam mana keadaan dia. Sebelum berlaku yang keadaan macam ni, saya kena tengok dulu. Boleh jadi complicated sikit lah kalau berlaku macam tu. Saya tak boleh nak bagi jawapan sekarang sebab kalau benda tu betul-betul berlaku, saya kena tengok dia punya tarikh datang tu. Baru kita boleh bagi inilah, boleh bagi jawapan. Kalau sekadar yang saya boleh bagi kaedah yang asas macam tu. Kalau diapit oleh yang kuat tu adalah. Kalau yang diapit dengan darah yang lemah kuat lemah, itu kita perlu tengok lebih detail dan akan ambil masa yang lama untuk dibahaskan. InsyaAllah. Berlaku pada Atirah ke? Atau orang lain? Saja bertanya saja. Saya tak boleh nak jawab sekarang benda tu. Sekiranya memang ada situasi macam tu, ada beberapa syarat lagi yang saya nak kena tengok detail. Okey. Ada soalan lain? Ustazah. Ya, saya. Nak minta Ustazah terang balik situasi yang 10 hari hitam, lepas tu 10 hari merah dan 10 hari hitam balik yang diapit. Okey. Yang tu
yang itu adalah yang kita nak kata yang 10 hari kuat, yang 10 hari kuat, 10 hari lemah, 10 hari kuat balik. Ni kita nak tunjuk contoh. Contoh yang dia tidak memenuhi syarat yang ketiga. Okey. Contoh yang memenuhi syarat yang ketiga ialah 10 hari hitam, 15 hari lemah, 10 hari hitam. Okey, yang ni dia menepati syarat yang ketiga, iaitu keadaan perempuan ini darah dia berterusan keluar. Berterusan keluar 30 hari. Jadi 30 ke 30 hari lebih. Jadi yang keluarnya apa? 10 hari hitam, 15 hari merah, 10 hari hitam. Jadi ini tengah-tengah tu adalah suci dia. Kalau yang tak menepati syarat, contoh dia macam mana? Contoh yang diberikan 10 hari hitam, 10 hari merah, 10 hari hitam lagi. 10 hari yang merah yang tengah-tengah tu, yang lemah tu, kita nak kata di sini dia tidak memenuhi syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga apa? Kita tengok balik syarat yang ketiga adalah saya tunjuk dekat slide lah. Syarat yang ketiga di sini. Okey, darah yang lemah tidak kurang daripada 15 hari bersambungan. Darah yang lemah tengah-tengah tu dia tidak kurang daripada 15 hari bersambungan. Jadi kalaulah 15 hari tengah-tengah tu cukup, maka dia mumayyizah. Dia mumayyizah. Tapi kalau kata tak cukup, pendek, jadi 10 hari je yang lemah, maka dia jatuh kepada golongan ghairu mumayyizah. Okey, bila ghairu mumayyizah, tengok keadaan. Kalau dia mubtada'ah, maka dia akan balik kepada yang asal, iaitu sehari semalam sahaja haid dan selebihnya istihadah. Tapi ni pun kena ada detail dia lebih dalam. Ada detail juga, sehari semalam je, sehari semalam sahaja haid, selebihnya istihadah. Istihadah tu sampai mana? Sampai berapa hari istihadah? Lepas tu bila pula yang dikira sebagai haid dia? Okey? Dalam keadaan perempuan yang berterusan haid dia ni, berterusan dia punya darah keluar. Jadi kalau dia mubtada'ah, berterusan 2 bulan darah. Berterusan 2 bulan darah, macam mana keadaan dia ini kita tak ada nak bahas hari ini. Cuma apa yang saya nak sampaikan tadi adalah kalau dia 10, 15, 10, kita nak kata ni cukup syarat. Kalau 10, 10, 10, ini tak cukup syarat. Dia jatuh kepada golongan ghairu mumayyizah. Adapun yang detail tentang hukum itu kita tak boleh nak bahas dalam masa sehari sebab takut terlalu banyak nanti, jadi takut tak terlalu bercampur aduk banyak sangat isu. Sekiranya berlaku masalah macam tu, ada orang yang kamu kenal ada melalui masalah macam tu, boleh PM saya secara personal untuk dia dapatkan consultation lah. Kalau saya tak boleh jawab, saya akan tanya guru saya macam mana keadaan bagi perempuan ni yang keadaan dia sekian-sekian. Okey. Setakat ni faham tak Adam yang tanya tadi? Yang apa yang kami nak sampaikan di dalam handout yang kecil ni. Faham insyaAllah. Okey, baik. Barakallahu fiik. Ada lagi soalan? Terima kasih yang tanya-tanya soalan tu. Barakallahu fiikum. Semoga Allah Ta'ala memudahkan urusan kamu untuk faham tentang ilmu agama, untuk mendalami lagi tentang ilmu bab fiqh wanita ini, sehingga kamu mampu untuk membantu golongan-golongan yang berhajat kepada ilmu ni. Okey, kita ada satu lagi sebenarnya tentang bab mutahayyirah, golongan mutahayyirah. Boleh sambung ke sikit lagi? Boleh. Boleh. Baik, barakallahu fiik. Di sini tak ada dah soalan, saya tengok dekat chat box pun tak ada soalan dah. Kejap lagi kita akan buka lagi Q&A secara umum. Kita akan habiskan dulu sikit lagi tentang mutahayyirah. Apakah itu mutahayyirah? Golongan yang ketiga iaitu mutahayyirah. Okey. Golongan mutahayyirah macam kita sebut awal-awal tadi, dia tercengang-cengang. Tercengang-cengang macam mana bila kita tanya last period kamu berapa hari sebelum ni, tak tahu. Bila datang last period tak tahu, semua tak tahu. Jadi dia ni dalam keadaan bala lah ke atas dia bila berlaku macam tu, satu bala yang satu ujian yang agak berat untuk orang yang macam ni. Nak berlalu Ramadan dalam keadaan dia istihadah, berlalu Ramadan dalam keadaan dia mutahayyirah tadi. Okey. Katalah contoh kita kata dia ni berterusan darah dia 2 tahun. Ada orang yang macam tu, ada yang saya saya tak ingat dah siapa orang tu, tapi dia pernah datang jumpa, dia kata darah dia tu dah berterusan 2 tahun. 2 tahun darah dia tu keluar tak berhenti-berhenti. Macam mana ni? Bila kita tanya
Puan ingat tak period last bila? Saya tak ingat dah lah. Saya dah sentiasa dalam keadaan keluar darah. Sentiasa dalam keadaan keluar darah. Dalam waktu sebahagian waktu dia tak tahu menahu dah. Jadi dia nak solat tak solat dia tak. Tu kita kata musibah. Jadi satu ujian yang berat bagi dia. Maka bila mutahayyirah ini wajib ke atas dia melakukan apa yang wajib ke atas perempuan-perempuan yang suci. Okey? Di sini. Wajib ke atas dia melakukan apa yang wajib ke atas perempuan yang suci. Apakah perempuan suci wajib lakukan? Yang pertama solat. Yang kedua puasa di bulan Ramadan. Okey? Setakat yang kita buat harian yang itulah, solat dan juga puasa di bulan Ramadan. Wajib ke atasnya melakukan apa yang wajib ke atas perempuan yang suci. Jadi dia kena solat, dia kena puasa. Tapi ada kaedah untuk dia solat, ada kaedah untuk dia berpuasa. Dan yang seterusnya, dan dia tidak boleh melakukan perkara-perkara yang haram semasa wanita haid. Dia tak boleh buat perkara-perkara yang diharamkan ke atas wanita yang haid. Apa perempuan haid tak boleh buat? Perempuan yang haid tak boleh membaca Al-Quran. Tak boleh membaca Al-Quran, menyentuh mushaf tak boleh. Jadi tak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Dia tak boleh membaca Al-Quran kecuali ketika mana dia nak melakukan solat. Sebab apa? Sebab solat bagi mutahayyirah, solat bagi orang yang mutahayyirah ini, dia kena solat. Dia wajib solat. Dalam bab solat dan puasa, dia macam perempuan suci. Dalam bab melakukan perkara-perkara yang haram, dia seperti mana wanita yang sedang haid. Dia tak boleh pegang mushaf, dia tak boleh membaca Al-Quran kecuali ketika dalam solat. Ni. Okay. Okey. Jadi dia kena solat dan dia tak boleh melakukan perkara yang haram ke atas wanita yang haid. Dan bagi perempuan yang mutahayyirah ini wajib ke atasnya mandi wajib setiap kali dia nak melakukan solat. Kan tadi kita sebut bagi orang yang istihadah ada rutin yang khusus bagi dia, iaitu dia istinja, dia pakai pad, dia segera solat. Dia berwuduk dan dia segera solat. Tapi bagi perempuan yang mutahayyirah ini, dia kena mandi wajib setiap kali dia nak melakukan solat. Okey. Dalam keadaan dia darah, dia tak tahu ini haid ke ini istihadah, ni haid ke istihadah. Dia tak tahu dah. Dia tak tahu. Kalau yang muqtadah ataupun muqtadaah, dia boleh tahu yang kuat tu adalah haid, yang lemah tu adalah istihadah. Tapi yang ini, yang mana yang kuat, yang mana yang lemah, yang mana yang kuat pun dia tak tahu menahu dah. Jadi dia tak tahu mana satu haid dia, mana satu istihadah dia, kat mana pula haid dia yang berikutnya. Jadi tertanggung ke atas dia tu, kita kata dia ni setiap hari dia tu mungkin dia sebenarnya mungkin dia haid, mungkin dia istihadah, mungkin dia haid, mungkin dia istihadah. Jadi atas diri dia tu jadi complicated. Complicated apa? Dia ni mungkin dia haid, mungkin dia istihadah sebenarnya. Tapi sebab dia tak tahu, maka hukumnya dia kena mandi wajib setiap kali dia nak solat. Sebab apa? Boleh jadi dia sedang haid, boleh jadi dia sedang istihadah, boleh jadi dia sedang waktu tu dalam keadaan habis daripada haid. Saya nak bahas sikit je tentang ini. Okey, mutahayyirah ini pula ada 3. Okey, mutahayyirah yang pertama yang mutlaqah. Okey. Ada yang kedua dan ada yang ketiga. Okey. Tapi yang ditulis dalam nota ini, wajib ke atasnya mandi wajib setiap kali solat, ini bagi golongan yang mutlaqah. Okey. Bila sebut mutlaqah ini, dia memang lupa langsung. Dia lupa langsung apa? Dia lupa langsung bila dia datang haid last dan berapa hari dia datang haid. Ini lupa langsung. Bila dia datang haid, dia tak ingat langsung. Berapa hari dia datang haid, dia tak ingat langsung. Okey. Ini mutahayyirah yang mutlaqah. Kedua-duanya dia tak ingat. Berapa hari, kita tanya berapa hari yang sebelum dia datang haid, tak ingat. Bila last datang haid pun dia tak tahu juga. Okey.
Ini yang kita bahaskan ni, yang dalam nota yang kamu ada ni adalah tentang golongan yang mutahayyirah yang mutlaqah. Okey, itu orang ni yang wajib untuk dia mandi wajib setiap kali dia nak lakukan solat. Ada golongan yang kedua, kita tak akan bahas panjang lah. Saya cuma akan sebut tajuk dia apa. Dia ni golongan yang mana dia dia ingat bila dia datang tapi dia tak ingat berapa hari. Dia tak ingat berapa hari. Bila ni dia ingat-ingat macam tu je. Bila kita tanya bila kamu last datang period? Saya ingat saya datang period, saya datang haid dulu awal bulan. Dia kata awal bulan. Awal bulan je dia kata. Tapi bila kita tanya berapa hari? Saya tak ingat berapa hari. Saya tak ingat berapa hari tapi saya ingatlah awal bulan. Macam tu dia kata. Saya ingat yang saya datang tu awal bulan, malam. Contoh dia kata waktu malam datang. Itu je yang ada dalam memori dia. Waktu malam keluar darah. Haid. Itu je. Bila kita tanya berapa hari, saya tak ingat berapa hari. Ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga pula dia mutahayyirah juga. Dia bila kita tanya bila last kamu datang haid, saya tak ingatlah buat bila. Saya tak ingatlah buat bulan ke, tengah bulan ke, akhir bulan ke, saya tak ingat. Tapi saya ingat saya datang 7 hari. Last period saya datang 7 hari. Macam tu. Okay. Jadi soalan pada mutahayyirah ni dia ada bila dan berapa. Bila dan berapa. Kalau dua-dua dia tak ingat, bila kita tanya bila datang pun tak ingat, berapa hari datang pun tak ingat, dia mutlaqah. Kalau salah satu dia ingat, dia jatuh golongan yang kedua ataupun yang ketiga. Yang perbahasan dia tu lain lah. Okay, kita tak akan bahas hari ni. Kita akan bahas hari ni yang sikit saja tentang golongan yang mutlaqah. Jadi yang golongan yang mutlaqah ini hendaklah dia mandi wajib setiap kali dia hendak melakukan solat. Okey. Adapun golongan yang kedua, yang ketiga, nanti detailnya insya-Allah siapa yang nak belajar lebih boleh datanglah belajar secara khusus. Kemudian untuk Ramadan pula, bulan Ramadan hendaklah dia berpuasa di sini. Kamu baca di sini ditulis berpuasa di bulan Ramadan 30 hari. 30 hari dan selepas itu tambah lagi 2 hari. Walaupun Ramadan hanya 29 hari. Baik. Bulan Ramadan ada sama ada 30 ataupun 29 hari. Betul. Sebulan dalam bulan Ramadan tu sama ada 29 hari Ramadan ataupun 30 hari dalam Ramadan. Makanya apa yang dia perempuan ini kena buat adalah dia kena puasa sepanjang Ramadan. Dalam keadaan dia masih berdarah tadi, dia keluar darah. Berlalu bulan puasa atas dia. Jadi dia kena puasa berterusan 30 hari dalam Ramadan itu dia kena puasa. Baik. Kenapa dia kena puasa berterusan macam tu? Kerana kita balik kepada kaedah asal dalam bab fiqh wanita ini. Kaedah asal dia apa? Tulis sikit ya. Okay. Minimum suci ialah 15 hari. Maximum haid juga 15 hari. Okay. Ini kaedah asal yang kita belajar daripada awal tadi kan. Minimum suci adalah 15 hari. Maksimum haid adalah 15 hari. Okay. Jadi kita balik kepada kaedah asal. Sebenarnya perempuan-perempuan ini yang mutahayyirah ke tidak mutahayyirah ke, dia kalau dia mutahayyirah sekalipun, mesti ada dalam kehidupan dia tu, dalam sebulan tu sebenarnya mesti ada waktu yang dia suci sebenarnya. Mesti ada yang waktu dia ni sebenarnya status dia tu suci. Cuma dia tak tahu. Sebab dia dah jadi mutahayyirah. Dan dalam sebulan tu juga sebenarnya mesti dia memang ada dalam keadaan dia darah tadi, mesti ada suci 15 hari dan ada juga haid. Cuma dia tak tentu yang mana satu haid, yang mana satu istihadah. Suci tu dalam keadaan istihadah lah. Okay.
Jadi kita balik kepada kaedah asal 15-15 di sini. Kalau katakanlah Ramadan itu ada 15 hari, boleh jadi 15 hari yang pertama tu adalah sebenarnya dia suci. Sebenarnya dia suci. Dan 15 hari yang seterusnya sebenarnya dia haid. Okey? Macam mana kita nak tentukan? Tak boleh nak tentukan. Yang mana satu? Mungkin 15 hari pertama atau 15 hari kedua ataupun mungkin tengah-tengah ni. Mungkin tengah-tengah ni waktu dia suci sebenarnya. Tapi mengikut kaedah mesti dia ada suci paling kurang 15 hari. Sebab kita kata minimum suci adalah 15 hari. Makanya dalam bulan Ramadan ini sekiranya dia puasa sebanyak 30 hari, maka secara automatik dia akan dapat puasa, sebenarnya puasa dia sah dalam 15 hari. Secara automatik dia akan dapat sah 15 hari puasa dia. Sebab kita kata kaedah asal minimum suci adalah 15 hari. Makanya secara automatik dia akan dapat 15 hari puasa dia tu sah. Jadi tinggal lagi 15 hari yang berikutnya dia kena qada. Tapi dia kena qada. Sebab yang 15 hari yang kita kata tu 15 hari dalam bulan Ramadan tu sah. Selebihnya dia kena qada lah sebab Ramadan ni perlu ditunaikan sebanyak 30 ataupun 29 hari. Kalau dia ada haid, dia kena qada. Okey? Jelas yang ni? Boleh jadi 15 hari pertama, boleh jadi 15 hari yang kedua, boleh jadi pertengahan tu dia suci. Okey? Tapi minimum adalah 15 hari dia suci. Dan dia perlu ganti lagi sebanyak 15 hari. Okey? 15 hari ataupun 14 hari. Bergantung pada bulan tu lah. Kalau bulan tu boleh jadi 29 Ramadan, boleh jadi 30 Ramadan. Tapi kaedah asal, ulama kata dia kena puasa lagi 2 hari. Macam mana dia nak puasa lagi 2 hari sedangkan dalam keadaan dia masih lagi keluar darah? Kalau darah dia berhenti, Alhamdulillah. Kalau darah dia berhenti, dah habis Ramadan, apa semua dah raya, berhenti darah dia. Okey, bila dah berhenti, Alhamdulillah. Jadi dia pun kena ganti 15 hari je lah. Tapi kalau kata darah masih lagi tak berhenti, lagi bertahun-tahun tak berhenti juga, apa yang dia perlu buat adalah dia perlu lagi ganti untuk bulan tersebut 15 hari. Macam mana yang dia nak ganti 15 hari itu selepas habis dah raya apa semua masuk bulan Syawal. Tak semestinya dia nak kena ganti terus. Tak semestinya dia kena puasa terus Syawal tu. Tapi yang pasti di sini dia perlu memilih 18 hari daripada yang bulan yang seterusnya. Okey, dia kena pilih 18 hari. Tengoklah, dia tengok sendiri dalam kalender tu, okay, aku nak start puasa bermula daripada contoh dia kata 1 Safar. Dia nak mula daripada 1 Safar. Jadi dia tengoklah 1 sehingga hari ke-18. Okey, sehingga hari ke-18. Okey, 1, 2, 3. Okey, dia ada 18 hari kan. Pilih 18 hari, so di sini dia tulis ni hari yang pertama, ni hari yang kedua, di sini hari yang ketiga. Di sini hari yang ke-16, 17, 18. Okey, tengah-tengah ni adalah hari-hari dia. Okey, dia pilih dalam 18 hari, contoh dalam 18 hari dalam bulan Safar. Kemudian dia puasa 3 hari yang pertama dan 3 hari yang terakhir daripada 18 hari. 3 hari yang pertama dan 3 hari yang terakhir daripada 18 hari tadi. So dia puasa pada hari yang pertama, kedua dan ketiga, dia puasa juga pada hari 16, 17 dan 18 daripada bulan tersebut. Kenapa dia buat macam tu? Sebab macam kita kata maksimum haid adalah 15 hari. Okey, maksimum haid adalah 15 hari. Jadi dalam tempoh dia puasa 18 hari, kalau dia puasa macam ni, confirm dia akan dapat apa? 2 hari tu. Okey, dia akan dapat 2 hari. Okay. Okey, saya lupa, tertinggal. Sebelum dia pilih 18 hari ni, dia kena puasa lagi 30 hari. Okey, Ramadan dia dah puasa 30 hari. Dan bulan yang seterusnya dia kena puasa lagi 30 hari untuk dia mencukupkan yang ganti tadi, yang qada tadi.
Yang bulan Ramadan, katakanlah ini Ramadan. Macam saya cakap tadi, dia dah ada minimum haid, minimum suci 15 hari. So dalam Ramadan tu dia dah boleh dapat 15 hari. Dia dah boleh dapat 15 hari, sebenarnya dia dah puasa dia tu dah sah. Kemudian pada bulan yang seterusnya, contoh dia nak pilih bulan Muharram. Contoh dia nak puasa sebulan dalam bulan Muharram sebab dia nak top up lagi 15 hari yang dia tak dapat pada bulan Ramadan. Okey, dia kena puasa 30 hari juga, kaedah yang sama supaya dia dapat 15 hari dalam Ramadan dan dia dapat lagi 15 hari dalam bulan yang seterusnya. Okey, sebab kita ikut konsep minimum suci tu. Sebab maknanya yang bulan seterusnya tu dia dapat secara qada lah. Yang dalam Ramadan dia dapat secara tunai. Okey, yang bulan seterusnya dapat 15 hari lagi tapi qada. Dan kenapa ulama menetapkan di sini dia perlu tambah lagi 2 hari kerana boleh jadi dalam Ramadan tu sebenarnya dia dapat 14 hari sahaja. 14 hari sahaja yang sah. Kenapa jadi macam tu? Kenapa jadi macam tu? Boleh jadi sebenarnya haid dia tu datang pada siang hari. Datang pada siang hari. Bila datang pada siang hari, puasa dia pada siang hari tersebut batal dah lah. Okey. Jadi maknanya dalam Ramadan ni boleh jadi dia akan dapat 15 hari puasa ataupun boleh jadi dia akan dapat sebenarnya sah adalah 14 hari. 14 ataupun 15. Sama juga bulan yang seterusnya, kemungkinan dia cuma akan dapat 14 hari yang sah. Jadinya 14 tambah 14 baru 28. Okey. 14 hari di bulan Ramadan, 14 hari di bulan yang seterusnya baru 28 hari. Maka dia kena tambah lagi 2 untuk mencukupkan 30. Okey, untuk mencukupkan 30. 14 hari ni dia dapat dalam Ramadan, 14 hari ni dia dapat dalam bulan yang seterusnya dan macam mana dia nak dapatkan 2 hari ni? Ini yang saya nak bahaskan sekarang. Okey. Jadi dalam 18 hari tadi kita sambung balik, dalam 18 hari tadi dia puasa pada 3 hari pertama dan 3 hari yang terakhir. Dia buat macam tu disebabkan maksimum haid adalah 15 hari. So 15 hari tu boleh jadi haid dia jatuh pada hari yang pertama. Okey, jatuh pada hari yang pertama. Kalau haid dia tu jatuh pada hari yang pertama di sini, okey, maknanya hari yang pertama tu dah puasa dia tak sah. Hari yang kedua puasa dia tak sah. Hari yang ketiga puasa dia tak sah. Okey, dia akan bawa sampai hari ke 16 lah. Okey, sampai hari ke-16 tidak sah puasa dia. So apa yang dia dapat adalah hari yang ke-17 ni dia dapat sah, hari yang ke-18 pun dia dapat sah puasa dia. Katakanlah haid dia datang pada hari yang kedua sebenarnya, maka apa yang tidak sah pada dia adalah hari yang kedua, ketiga, 16 dan 17. Apa yang sah pada dia adalah 18 dan 1. Kalau haid dia datang pada hari yang ketiga, macam ni lah kan jadi. So yang sah 1 dan 2 saja. Okey. Baik. Tak payah pening-pening, jangan pening-pening kepala. Sebenarnya kita buat, saya sebutkan juga tentang golongan mutahayyirah ini untuk kita macam bagi ilmu lah. Kita nak bagi ilmu ataupun perkongsian bahawasanya ada golongan yang macam ni. Ada golongan yang macam ni dan para ulama kita, para fuqaha kita telah membahaskan perkara ini panjang lebar dan memang dah ada guidelines, memang dah ada panduan daripada kitab-kitab ulama. Itu yang saya nak sampaikan lah dalam handout ini. Apa yang kami nak sampaikan itu. Bukan kata nak suruh kamu faham, hadam, teruk-teruk. Sedangkan keadaan itu adalah keadaan yang jarang-jarang berlaku. Keadaan mutahayyirah ini jarang-jarang berlaku. Tapi kalau ada di kalangan yang hadir pada hari ini, berlaku pada dia ni mutahayyirah, maka kalau dia nak tahu lebih lanjut, dia nak memahami dengan lebih mendalam, dia boleh one to one lah dengan saya lepas majlis. Tapi majlis ini yang kita rangkakan ini, yang kami masukkan juga dalam handout untuk kami bagi faham bahawasanya ada perkara-perkara yang kita tak tahu yang mana sebenarnya ulama dah bahaskan. Okey. Jadi kalau ada mak kita
jadi keadaan dia macam tu. Saudara-saudara kita, adik-beradik kita ke siapa, hatta mungkin isteri kamu yang melalui masalah yang macam tu, jangan pening, jangan keliru, hendaklah kita merujuk kepada orang yang ahli dalam agama itu supaya kita boleh dapatkan hukum yang khusus lah untuk dia. Kita semua ni, kitalah termasuk saya bukanlah bukan orang alim, bukan orang alim. Jadi untuk kita memahami dengan mendalam dalam satu seminar yang macam ni susah, okey. Terutama yang perbahasan mutahayyirah, perbahasan yang agak rumit sikit tadi. Tapi cukup sekadar kamu sampai pada fikiran kamu, aku dah pernah belajar isu ni. Contoh dah berlaku pada kakak. Aku pernah dengar isu ni dulu. Jadi kamu tahu kat mana untuk kamu rujuk. Bukan kata bila tak tahu, biar je. Abaikan. Tak tahu apa saja. Okey. Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Dan saya nak sharekan sikit apa ni di sinilah. Okey. Penting untuk kamu buat catatan haid. Sekarang banyak macam-macam apps ada untuk kita catat bila kita datang haid supaya kalau berlaku istihadah kita boleh refer. Okey, apa yang penting, poin-poin yang penting yang boleh ambil kat sini. Okey, ini poin-poin yang penting untuk kamu catat dalam bab haid lah. Okey, tarikh keluar darah bila? Keluar darah 1 hari bulan. Masa keluar pukul 2. Warna keluar hitam. Tempoh haid 7 hari. Tarikh berhenti bila? 1 hingga 8 hari bulan. Darah tu keluar, maka tempoh haid 7 hari sahajalah. Masa berhenti haid pukul 5 petang. Tempoh suci 22 hari. Dan yang seterusnya. Baik. Ini antara poin-poin yang penting untuk dicatat. Sama ada kamu nak catat dalam buku ataupun nak catat dalam apps ke apa-apa yang sesuai. Ini penting supaya kita kalau berlaku istihadah, kita boleh rujuk balik apa yang berlaku kepada diri kita yang sebelum ni. Untuk mudahkan urusan lah. Dan apa ni? Satu benda saya terlupa untuk sebut tadi tentang tempoh minimum bagi suci. Tempoh minimum bagi suci adalah 15 hari. Macam mana nak kira tempoh suci tu bermula daripada bila? Okey. Bila bermulanya kiraan tempoh suci? Mula apabila setelah kamu suci daripada haid. Katakanlah daripada hari pertama sampai hari ke-7. Hari ke-7 tu dah tak ada darah. Okey, hari ke-7 tu dah mula kiraan suci. Okey, dah mula kiraan suci. Hari ke-8 tu dah jadi hari pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Sampai dah keluar darah yang berikutnya. Bukanlah kiraan suci itu bermula pada hari yang ke-15. Okey. Kalau darah dia berhenti pada hari ke-8, dah suci betul-betul, dah tak ada dah keluar darah. Jadi kiraan hari ke-8 tu last day dia haid. Kemudian hari yang berikutnya tu adalah kiraan suci dia. Melainkan dah keluar balik darah. Melainkan keluar balik darah dalam tempoh 15 hari, itu masih lagi haid. Tapi kalau kata hari ke-8 berhenti, dan tak ada keluar apa-apa dah, tak ada keluar apa-apa darah dah, sehingga habis tempoh maksimum haid, tak keluar apa-apa dah, maka tempoh suci tu bermula pada hari yang ke-8. Okay, pada hari yang ke-8. Cukup 15 hari suci, kalau keluar darah baru, itu adalah darah haid yang baru. Baik, 3:38 sekarang. Ada apa-apa persoalan untuk ada nak tanya apa-apa ke sebelum kita tamatkan majlis kita? Waalaikumsalam. Okay, saya nak tanya, contohlah kan, kalau mengikut adat contoh 7 ataupun 8 hari haid, tapi lepas 8 hari tu dia masih lagi keluar darah, contohnya darah tu warna coklat. Jadi dalam tempoh tu masih boleh guna ke kaedah asal iaitu 15 hari haid. Dan lepas 15 hari tu baru dikira istihadah. Okey, kalau darah dia contoh hari ke-8 keluar lagi warna coklat-coklat cair ke, yang tu masih lagi haid. Masih lagi haid dia sebab dia masih lagi dalam tempoh 15 hari. Maksimum haid kita kata 15 hari. Jadi kalau kata darah keluar lagi pada hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10 masih lagi dikira sebagai haid. Melainkan sekiranya dah lebih baru kita nak belik nota istihadah lah. Tapi kalau kata tak lebih daripada 15 hari, maka kita
tetapkan haid kita tu memang tak kurang, tak lebih daripada 15 hari. Walaupun keluar darah 14 hari. So haid dia 14 hari. Kemudian bila 14 hari dah berhenti, hari ke-15 tu mula kiraan suci. Okey. Faham. Okey. Terima kasih Ustazah. Okey, sama. Ada lagi nak tanya? Ustazah, kalau macam keluar darah non-stop 40 hari tu maksudnya 15 hari haid, maksudnya 15 hari istihadah, lepas tu 10 hari tu haid balik ke macam mana? Bukan macam tu. Kalau 40 hari keluar darah berterusan, kita perlu tengok dia ni mumayyizah ataupun tak mumayyizah puan. Perlu tengok dulu dia mumayyizah ke tak mumayyizah. Dia ada tak syarat-syarat yang ketiga yang saya sebutkan tadi. Syarat yang ketiga tu darah yang lemah, maknanya tidak lebih daripada tidak kurang daripada 15 hari. Jadi dalam tempoh 40 hari tu kalau kata darah berterusan, nak kena bagi detail dulu. Darah merah berapa hari, darah hitam berapa hari, darah lemah berapa hari. Macam tu. Kena kira satu-satu lah. Ya, betul. Sebab saya dengan adik saya kadang-kadang selalu macam period sampai jadi macam istihadah lah kira. Yang tu saya kena tengok secara individu peribadi. Okey. Perlu keluarkan satu history, dia panggil medical history. Kalau kat klinik ada medical history, nak kena ada history dia tu. Baru kita boleh keluarkan hukum yang sesuai. Sebab masa dari zaman sekolah kan macam jadi macam tu kan. Kalau kalau puan free, puan dah ke? Dah kahwin? Dah anak 3. Kalau ada masalah tu dan masalah tu agak complicated untuk kita huraikan secara macam ni. Jadi kalau boleh datang bersemuka itu lebih baiklah. Boleh nanti saya dengan Ustazah. Lebih mudah saya nak explain, saya tulis gambaran apa semua tu supaya. Sebab saya dengan adik saya tapi kami macam agak lepas period tu jadi istihadah lah. Lepas tu continue balik. Faham. Okey. Terima kasih Ustazah. Okey, sama. Ada lagi nak tanya? Ada di sini yang tanya tu Mariah Adam, jika istihadah adakah wuduk yang diambil boleh digunakan untuk solat wajib serta solat sunat dan solat jamak dan qasar jika sedang musafir. Okey. Kalau tengah istihadah, satu wuduk untuk satu solat fardu sahaja. Okey. Satu wuduk untuk satu solat fardu sahaja dan seberapa banyak solat sunat yang dia nak buat. Tapi kalau dia nak qada solat fardu, kena buat balik wuduk yang baru. Dia kena istinja, kena tukar pad, kena buat wuduk yang baru, segera solat. Dan kalau jamak qasar pun, dia nak jamakkan solat dalam keadaan dia musafir, dia kena buat benda yang sama. Maknanya kalau contoh dia nak solat zuhur dalam jamak tadi, dia buat rutin tadi, dia solat zuhur dulu. Lepas tu dia kena stop solat, pergi buat rutin yang sama dan dia buat yang solat asar. Memang orang yang istihadah dia macam tu keadaan dia. Okey. Itu untuk soalan Mariah Adam. Kemudian soalan Uzlaili Raudah. Saya nak tanya berkenaan nifas, ada saya mendengar daripada pengalaman orang yang lebih tua dalam tempoh nifas, selepas hari ke-40 ada cecair putih pekat yang keluar sehingga hari ke-60. Kemudian hari ke-61 sudah tiada. Cecair putih pekat itu bukan kebiasaan yang dilalui seperti keputihan. Adakah dalam tempoh dari hari 40 ke 60 yang keluar cecair itu darah nifas? Baik, darah nifas ni juga dia sifat-sifat dia seperti manalah, seperti sifat-sifat haid. Warna dia, dari sudut warna dia merah. Boleh jadi merah, tetapi jaranglah yang merah kehitaman. Biasanya yang akan keluar tu merah pekat macam tu kan, merah cair. Tapi kalau yang keluar tu putih, dari sisi hukumnya dia bukan nifas dah. Yang keluar tu putih dia bukan nifas dah. Macam tu. Tapi cecair putih pekat. Dia kalau lepas beranak ni kadang-kadang nifas kita tu tak betul-betul clear. Dia tak betul-betul keluar.
Jadi itu yang menjadikan macam on off ataupun kadang-kadang keluar cecair pun cecair lepas bersalin. Jadi tapi kaedah dia samalah, maknanya kalau bukan warna, kalau dah suci keluar warna putih tu sampai 15 hari dah, itu dah dikira tempoh suci dia dah tu. Mungkin pernah berlaku juga pada sebab saya pun dah bersalin 2 kali dah. Jadinya biasanya darah naik nifas ni dia nak dikeluarkan dengan lancar tu perlu kepada rutin-rutin yang tertentu. Contohnya mengurut ke, ataupun dia bertungku, ataupun dia sauna. Jadi kadang-kadang dia tersekat. Hari yang ke-30 tu nampak macam tak keluar dah. Bila lepas berurut keluar balik darah tu. Jadi itu tambahan lah, bukan kata dalam kitab tak. Tapi dalam bab berpantang. Barakallahu fiik. Pengalaman lain-lain ya Puan Uzlaili. Ada nak tanya soalan lain? Ada? Okey, barakallahu fiik. Saya kira dah tak ada persoalan. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur. Barakallahu fiikum kerana telah menganjurkan program yang sangat bermanfaat ini untuk kita berikan, kongsikan ilmu kepada muslimin dan muslimat kita. Dan saya sebagai saudara se-Islam lah mengajak muslimin dan muslimat untuk kita sama-sama mempertingkatkan diri dari sudut ilmu, mempertingkatkan diri dari sudut ibadah kita. Lagi-lagi kita nak masuk ke dalam bulan Ramadan ini, maka bulan Ramadan ni adalah bulan yang penuh keberkatan. Hendaklah kita habiskan masa kita itu dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Salah satu perkara yang sangat bermanfaat adalah belajar ilmu agama. Kami di Baitus Saadah, kami banyak menjalankan program-program sama ada yang fizikal ataupun atas talian. Kami buat program-program, boleh follow boleh follow Facebook Baitus Saadah supaya boleh dapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat juga dalam waktu kita Ramadan ni. Tak ada tengah hari tak ada dah lunch hour. Tengah hari tak ada lunch hour dah. Ada lunch hour tapi dah kosong waktu tu. Maka kita isilah dengan perkara-perkara yang bermanfaat di dalamnya. Boleh belajar tentang ilmu akidah, ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita kenal tentang diri kita. Bab fiqh wanita ni kita kenal diri kita macam mana. Kita kena juga kenal Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan diri kita ni. Kena belajar sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan manusia dan Allah itu tidak seperti kita. Itu tentang ilmu ibadah, ilmu akidah lah. Jadi saya ajak muslimin dan muslimat untuk kalau boleh datang ke Baitus Saadah, kita alu-alukan untuk datang ke Baitus Saadah. Kami di Kota Damansara, Petaling Jaya, Selangor. Kalau nak datang boleh kontak saya. Kami open di sini, Pondok Moden di Kota Raya. Jadi boleh datang untuk menuntut ilmu sama ada secara khusus ataupun secara umum. Baik, barakallahu fiikum. Saya serahkan kembali majlis kepada Fakhrul Azim. Silakan.
Barakallahu fikum. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Terima kasih semua. Selamat bakal menyambut Ramadan. Amin. Barakallahu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum.